Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk bersama-sama pada petang yang mulia ini dalam mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, seperti biasa marilah kita bacakan Fatihah kepada Junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian pada ahli keluarga yang kita kasihi, dan para sekalian sahabat yang kita redai, dan sekalian para tabi'in dan tabi'in, daripada sekalian para alim-alim ulama yang salihin, para masyayikh, para guru-guru kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan demikian juga semua mereka para ulama yang telah menyampaikan agama kepada kita sampailah ke hari ini, hinggalah kepada tuan guru kita, pengarang kitab ini, yaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat dan dilindungi daripada segala perkara yang tak diingini, dan kepada kesemua mereka yang telah menjayakan pengajian-pengajian agama, maka kita hadiahkan semua mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muslimat rahimakumullah, dalam pelajaran semalam kita telah pun mengakhiri iaitu mengenai tajuk rukun salat yang kedua, iaitu takbiratul ihram. Dan kita telah mengatakan selepas daripada takbiratul ihram, kita berhenti sebentar untuk kita nak baca doa iftitah. Doa iftitah tu Allah Akbar kabira. Jadi maknanya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Kemudian lepas tu doa iftitah, kita ambil nafas, satu nafas, ataupun sekadar baca subhanallah, kita pause, dan kemudian kita baru baca Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbar kabira tu dia adalah doa iftitah khas. Ya, adapun Allahu Akbar yang pertama dia adalah takbiratul ihram. Jadi jangan kita keliru. Ada orang juga kata bahawa Allahu Akbar kita angkat takbir, kemudian terus kita masuk kabira walhamdulillah katsira. Kenapa pula tak baca Allahu Akbar kabira? Oh, itu dah baca pada takbiratul ihram. Tidak. Takbiratul ihram rukun, wajib. Yang ini Allahu Akbar kabira adalah doa iftitah sunat. Jadi yang rukun dengan sunat tak boleh bergabung. Itulah dia tuan-tuan. Sebab tu dipisahkan, iaitu Allahu Akbar. Kemudian kita ambil nafas. Kemudian kita Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita juga telah menyebutkan sedang kita pause ataupun berhenti sebentar sekadar baca subhanallah antara setiap satu bacaan. Lepas baca doa iftitah, kita berhenti sekejap, lepas tu baca auzubillah, lepas tu berhenti sekejap, lepas tu baca Fatihah, lepas Fatihah berhenti sekejap, lepas tu baca amin. Dan sunatnya pula sebelum kita nak baca amin, lepas pada waladdallin, kita baca Rabbi firli wali walidayya wali jamil muslimin, ya, iaitu kita doakan untuk diri kita dan juga untuk ibu ayah kita dan juga untuk sekalian muslimin. Itu sunatnya, ya.
Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Telah kita sebutkan juga bagi orang yang mengangkat takbir lebih dari sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang timbul pasal masalah was-was. Kita dah katakan semalam, bila takbir pertama Allahu Akbar, rasa tak puas hati. Jadi takbir kedua Allahu Akbar. Jadi dalam takbiratul ihram hanya sekali. Jadi takbir kedua ni dia membatalkan yang pertama dan dia pun tidak sah. Kerana takbiratul ihram hanya sekali saja. Jadi kalau macam tu, kalau kita nak ulang sekali lagi takbiratul ihram, lebih baik kita batalkan takbiratul ihram yang pertama. Macam mana nak batalkan dia? Boleh kita berdiam. Kita nak Allahu Akbar. Alamak, tak sedap, tak cukup dia punya niat dia. Kita batalkan. Kemudian Allahu Akbar. Itu kali kedua tu, itulah yang pertama. Sebab yang pertama tu sudah kita batalkan dia dengan kita berdiam. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi sekarang kita masuk di muka surat yang 396. Mengenai rukun yang ketiga. Rukun ketiga, rukun salat ada 13 perkara. Pertama niat. Keduanya takbiratul ihram. Yang ketiga ialah berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihikum fid darain amin. Rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Pada salat fardu. Jadi salat fardu wajib, rukun, mesti berdiri bagi yang mampu, ya. Kalau tak mampu tu nanti kita akan cerita. Perincian hukum berdiri dalam solat. Perincian hukum berdiri dalam solat adalah seperti berikut. Pertama, jika salat fardu, hukumnya adalah wajib untuk berdiri kecuali bagi yang tidak mampu berdiri. Jadi berdiri ini dia ada syarat. Syaratnya berdiri tu berdiri tegak, ya. Berdiri tegak. Jangan ada macam bongkok, ya. Kalau condong sedikit ke depan itu sunat. Jadi kita berdiri tegak tapi kita condong sikit ke depan. Condong sikit, bukan kita bongkok. Ya. Jadi kena berdiri tegak. Tegak tu bukan kita paparkan dada kita ke depan. Itu macam orang sombong. Itu dalam hadis Nabi SAW bila nak salat, ada orang tu dada dia ke depan. Nabi SAW tolak dada dia ke dalam. Jadi mana condong ke depan sikit. Kepala dia condong sikit. Condong saja tu. Mana selan sikit. Bukan dia bongkok. Itulah dia tuan-tuan, ya. Jadi mesti berdiri tegak. Kalaulah sekiranya dia berdiri bongkok, itu tak nama berdiri tegak. Jadi kalau dia bongkok, di mana dia boleh berdiri tegak tapi dia bongkok, dia sengaja ataupun macam tu dia nak buat, tak sah salat dia. Melainkan kalau dia uzur, dia sakit, tulang dia tak boleh nak straight, apa nak buat, ya. Baik, jadi wajib untuk berdiri kecuali bagi yang tidak mampu berdiri. Jadi tak mampu berdiri, itu dia ada kecualian lah. Maka bolehlah dia duduk. Jadi bila kita kata kecuali dia tak mampu berdiri, ni nak cakap tak mampu ni siapa yang tak mampu? Ada orang kata aku tak mampu berdiri lah, tapi berjalan boleh. Tapi dia kata nak berdiri salat tak boleh. Ini pelik bin ajaib pula. Jadi sebab tu di sini ada dia batas dia, ada dia punya definisinya. Batas ketidakkemampuan tersebut adalah jika khawatir akan timbul hal-hal yang diperbolehkan untuk bertayamum, seperti seorang yang sakit dan penyakitnya akan bertambah parah jika salat dengan berdiri. Jadi antaranya sebabnya ialah kalau sekiranya dia dah sakit, sakit dia tu akan bertambah lagi sakit lagi kalau dia berdiri. Umpamanya orang yang sakit pinggang, ya. Dia sakit pinggang. Dia kalau berdiri tambah sakit lagi. Jadi tak boleh diri. Atau kaki dia sakit. Kaki dia sakit tu di mana kalau dia paksa juga berdiri, maka dia boleh tombang. Jadi itu maknanya dia adalah orang yang ada keuzuran. Macam juga orang tayamum. Ya, tayamum ni dia ada uzur, dia tak boleh kena air. Umpama kalau dia kena air tempat luka dia, luka dia akan kena air lagi, tambah sakit lagi. Jadi itu membolehkan dia tayamum kerana dia sakit dan tambah sakit lagi kalau dia kenakan air. Itulah sebabnya dikatakan dia punya tahap yang dinamakan dia tu boleh dia tidak berdiri kalaulah sakit dia tu bertambah lagi sakit. Kalau sakit tu hanya sikit-sikit saja, penat saja, letih saja, tapi di sembahyang fardu ni
terpaksalah berdiri. Walaupun dia ambil tongkat, dia pakai tongkat. Kalau nak bersandar, dia bersandar, tak apa. Tapi berdiri tu wajib. Itu dia. Atau akan lebih lama sembuhnya. Tadi kita kata makin tambah sakit. Ataupun memang kaki dia dah sakit. Kalau dah diobat, tak obat, doktor kata kalau kau semayang duduk, jangan semayang diri. Kalau kau semayang diri, nanti ini sakit ni nak baik lagi seminggu. Jadi kau sakit nanti, kau berdiri, kau sakit lambat sembuh sampai sebulan lagi. Oh lama, lagi lambatlah sembuh. Itu pun boleh jadikan sebab kenapa kita tak berdiri dalam solat fardu, ya. Atau yang dapat menyebabkan tidak berfungsi salah satu anggota badannya. Allah, anggota badan dia seperti kaki, ya. Kalau dia paksa berdiri, kaki dia akan jatuh dan dia akan jadi, maaf kata, paralyzed ke, ataupun dia tak boleh berjalan lagi ke. Itu makin teruklah. Jadi dia janganlah sampai memudaratkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan pada kamu sesuatu, lakukan sekadar mampu kamu. Jadi maknanya dalam perintah agama ni kita buat sekadar mampu. Jangan kita paksa. Macam kita puasa, tak boleh puasa kerana kita sakit. Kita tak puasa, kita qadakan nanti bila kita dah sihat. Jadi macam itulah dia dalam semua perkara. Yang di mana kalau kita ni nak buat yang wajib, tapi jangan sampai kita memudaratkan diri kita, maka kita buat sekadar yang termampu kita, ya. Dan itu tidak salah. Tapi ada dia punya syarat dia punya guideline dia, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, jika salat sunat, hukum berdirinya adalah sunat. Dengan pengertian boleh dan sah bagi seorang yang mampu berdiri untuk mengerjakan salat sunat dengan cara duduk. Tapi pahalanya setengah dari pahala salat seorang yang berdiri. Jadi kalau dia semai sunat, malaslah nak diri. Kau ni sakit tak? Aku tak sakit. Malas. Okeylah, semai duduk. Boleh? Boleh. Tapi pahala setengah. Setengah tu macam mana? Kalau kita sembahyang berdiri, kalau kita baca ayat Quran, satu huruf dapat 100 pahala. Ni kalau membandingkan tentang pahala. Satu huruf kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba tu satu huruf dapat 100 pahala. Kalau sembahyang duduk setengah. Itu dia punya rugilah dah. Kalaulah dia tak ada sebab. Kalau ada sebab, maka taklah dia rugi. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi sebutkan bahawa orang yang bersembahyang ataupun ibadatnya tu yang menjadi kurang kerana musafir atau kerana dia sakit, maka dituliskan bagi dia pahala seperti mana waktu dia di mukim atau sewaktu dia dalam sihat. Itu tuan-tuan dia. Jadi kita dalam sihat ni sembahyang berdiri. Ustaz sunat tak apa sembahyang berdiri. Besok kalau kita dah sakit, kita sembahyang duduk, pahala kita sama macam sembahyang berdiri. Macam tu juga kita dalam negeri sekarang, kita sembahyang sunat. Tapi bila kita dah belayar, tak dapat sembahyang sunat pasal belayar kan, kita kelang-kabut. Jadi kita diberikan pahala sama seperti kita dalam negeri dengan pahala sembahyang sunat yang kita selalu buat. Itu kelebihannya. Itu kita nama dapat bonus lah. Jadi kalau sekira orang yang muda-muda, ya, yang sihat-sihat, jangan malas-malas nak buat ibadatnya sunat. Allah sunat jangan buat. Besok kau dah tua, kau dah tak mampu buat, itu bonus datang. Allah Ta'ala bagi pahala. Pahala yang mana kita buat waktu muda, waktu kita sihat, pahala tu terus continue. Tak putus walaupun kita dah berhenti daripada melakukannya kerana kita sakit, kerana kita dah uzur, kita dah tak kuat dan sebagainya. Allah. Masya Allah tuan-tuan. Untung Allah Ta'ala ni maha pemurah. Dia lihat juga kepada kita punya keadaan. Bukan orang muda untung ustaz dapat sembahyang sunat. Aku dah tua ni, dah tak dapat sembahyang sunat, dah tak kuat. Kau masa muda kau buat tak? Alah, masa muda kau pun kau tak buat. Sama juga. Maaf tuan-tuan ya. Tapi kalau masa muda dia rajin, kuat sembahyang, ibadat, baca Quran, tapi dah tua, dah uzur, pahala ni sama juga dia dapat seperti yang dia buat waktu dia muda nasihat. Ya. Dari pahala solat orang berdiri. Dan boleh juga baring.
Akan tetapi pahalanya 1/4 dari pahala solat orang yang berdiri. Saya malaslah nak sembahyang diri, sembahyang duduk pun malas, sembahyang baring. Baring ni dia dibaring di atas lembung kanan dia, ya, lembung kanan dia, dada dan wajah dia menghadap ke arah kiblat, ya. Itu kita dah sebutkan dalam pelajaran dulu, ya, menghadap ke arah kiblat. Jadi pahalanya 1/4, setengah daripada pahala orang duduk. Orang duduk separuh daripada pahala orang berdiri. Jadi kalau sekira orang yang baring dia dapat separuh daripada orang duduk, mana 1/4 daripada pahala orang yang berdiri. Jadi kalau orang berdiri dapat 100 pahala, orang yang duduk dapat 50 pahala, orang yang baring tu dapat 25 pahala. Itulah dia tuan-tuan, ya, mengenai pahala. Pahala apa tu Ustaz? Pahala dia baca surah, pahala dia baca doa, ya. Itu dia tuan-tuan, ya. Begitulah disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ya, dijelaskan dalam bahasa Arabnya. Kita tak bacalah, ya. Dan yang kedua di muka surat 396 juga B. Dalil diwajibkan yang berdiri dalam salat fardu. Dalilnya diwajibkan berdiri dalam salat fardu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Ini satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah seorang sahabat sedang sakit. Dia sembahyang duduk. Dia letak bantal depan dia. Dan bila dia sujud atas bantal. Ni pun setengah-setengah orang kita buat macam tu. Ya, dia sembahyang duduk, dia letakkan meja kat depan dia, dia sujud atas meja. Kalau dia pergi naik flight, kapal terbang, bila dia nak sembahyang, dia sembahyang dalam duduk tu, dia buka meja makan, dia sujud atas meja makan. Jawapannya, tak perlu buka meja makan. Jadi Nabi SAW, bila nampak sahabat ini buat macam tu, dia tarik bantal tu. Kemudian Nabi pun bersabda, "Salli qa'iman." Salatlah kamu dengan cara berdiri. Itu perintah Nabi. "Fa illam tastati' fa qa'idan." Dan jika kamu tak mampu, maka salat dengan cara duduk. Tak mampu ada sebab lah. Macam kita sebut tadi, ada uzur. Dan fa illam tastati' fa 'ala jambin. Dan jika kamu tak mampu nak duduk, maka salatlah dengan posisi berbaring dengan hujung badan. Hujung badan tu mana ke atas kitanya, rusuk kita lah, lembung kita sebelah kanan. Kita berbaring, batang badan kita, dan kita menghadap kepada arah kiblat, ya. Dalam hadis yang lain, fa illam tastati' fa mustalqiyan. Dan jika kamu tak mampu baring pun tak mampu, maka salatlah dengan cara terlentang. Tadi baring tu maknanya berada atas lembung yang kanan. Kalau tak mampu, maka terlentang. Jadi terlentang tu kaki menghadap kiblat. Wajah kita bantal tinggikan sikit, nampak kiblat wajah kita. Kaki, tapak kaki dengan wajah kita. Jadi bila kita nak rokok, kita angkat kepala sikit. Bila kita nak sujud, kita angkat lebih lagi sikit. Itu dia. Itulah dia tuan-tuan, ya. Makna sini tak ada jawapan untuk orang yang kata aku tak boleh salat. Mana ada. Kalau tak boleh diri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, terlentang. Salat, tetap salat. Tak ada orang nak ambilkan wuduk, tayamum. Tak ada nak tayamum, maka salat juga walaupun tak ada wuduk, tak ada tayamum. Nampak tuan-tuan, ya? Ya, masuk kita di muka surat 397. Tingkatan cara salat bagi yang tidak mampu berdiri. Tingkatan dia. Kita kena go one by one, ya. Apa dia tingkatan cara salat bagi yang tidak mampu berdiri adalah sebagai berikut. Pertama, salat berdiri. Akan tapi agak membungkuk. Dia tak boleh diri tegak. Kenapa? Tulang belakang saya sakit Ustaz. Orang kata tulang dah berkarat dah. Tak boleh nak straight. Dia sembahyang bongkok. Jadi sembahyang dia bongkok saja. Apa nak buat? Dah Allah takdirkan dia macam tu. Sembahyang berdiri juga, tapi taklah berdiri straight. Dia wajib sembahyang berdiri straight, tapi tak dapat pada bongkok. Kalau tak dapat, yang kedua, jika tak mampu, salat berdiri dengan lutut. Macam tu lah, berdiri dengan lutut. Lutut kita kena tanah, kita berdiri atas lutut kita. Kalau nak berdiri atas kaki tak kuat, kau berdiri atas lutut. Boleh tak? Boleh. Boleh, wajib berdiri atas lutut. No excuse.
Oh Ustaz, saya tak boleh berdiri. Oh terus nak semayang duduk, tak boleh. Nanti dulu. Kau boleh berdiri atas lutut? Boleh. Wajib berdiri atas lutut. Ini semayang fardu lah ni. Ya? Semayang sunat kita dah sebut tadi. Ya? Yang ketiga, jika tidak mampu berdiri atas lutut, maka solatlah dengan cara duduk. Dan yang lebih utama adalah dalam posisi iftirash. Duduk tu mana? Duduk atas lantai, atas tanah, atas tempat kita level yang kita berdiri. Macam tu. Duduk atas lantai. Duduk atas lantai tu dengan duduk iftirash. Iftirash tu maknanya kaki kiri kita di bawah punggung, kaki kanan kita dirikan. Macam duduk antara dua sujud. Itu namanya iftirash, ya. Ataupun kemudian tarabbu', ataupun duduk bersila. Duduk beriftirash boleh, atau duduk bersila. Kemudian tawarruk. Tawarruk tu maknanya duduk macam tahiyat akhir. Kaki kiri keluar di bawah kaki kanan. Itu namanya tawarruk. Jadi pokoknya duduklah. Kalau dia tak boleh berdiri, diri atas lutut pun tak boleh, sembahyang duduk. Sembahyang duduk tu sembahyang duduk atas lantai. Duduk macam kita katakan duduk antara dua tahiyat, antara dua sujud. Kalau tak boleh duduk bersila. Macam kita biasalah duduk bersila. Kalau tak boleh juga, duduklah seperti kita duduk tahiyat akhir. Boleh pilih. Ya, kalau nak pilih yang pertama, yang kedua, ketiga, boleh pilih cara duduk. Habis Ustaz, kalau sekiranya kita ni sekarang ni, orang zaman sekarang ni tak pakai duduk kat lantai, dia duduk atas kerusi. Tengok dia punya sebab. Ni kena tengok sebab, tuan-tuan. Jangan kata Ustaz dah kata boleh sembahyang duduk terus pakai kerusi. Tidak. Sebab kerusi dia ada kekurangan dia. Apa kekurangan dia? Dia tak boleh sujud atas lantai. Sujud ni, bab sujud nanti kita akan sebutkan, syaratnya mesti dahi kena lantai. Tapi kalau dia seduduk kat bawah, dia boleh sujud atas lantai. Jadi dia tak dapat berdiri sahaja, tapi dia boleh sujud atas lantai. Kalau dia sembahyang duduk saja atas kerusi, dia tak dapat berdiri satu. Kedua, dia tak dapat sujud atas lantai pula. Melainkan kalau dia tak boleh duduk atas lantai, Ustaz. Kenapa? Minyak grease dah kering dah. Lutut tak boleh bengkok. Ini masalah. Lutut tak boleh bengkok. Jadi lutut dia straight aja. Bengkok, aduh sakit. Dia tak boleh. Okey, kalau macam tu terpaksalah duduk atas kerusi. Boleh berdiri tak? Boleh berdiri. Tapi dia tak boleh pergi sujud ke lantai. Itu dalam bab sujud. Nanti kita akan bincang. Tapi bagi dia, boleh duduk atas kerusi. Jadi di sini kita kena ingat ya, kepada mereka yang mana ada sakit tak boleh berdiri, jangan terus ambil kerusi duduk, tak boleh. Sebab dengan duduk kerusi tu, dia tak dapat sujud atas lantai, dan itu merupakan satu ibadat yang besar, sujud kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan dia ambil ringan. Melainkan kalau dia memang betul tak boleh duduk atas lantai, kerana kaki dia tu tak boleh bengkok, okeylah, apa dia nak buat. Kita pun terima saja takdir Allah macam tu, ya. Baik, di sini tuan pengarang kita nak sebutkan apa duduk iftirash. Duduk iftirash iaitu dengan meletakkan kaki kiri di bawah punggung. Di sini sebut pantat. Ini bahasa kasar sikit lah. Tapi mungkin di Indonesia panggil pantat macam biasalah. Ya Allah alam. Tapi kita kalau kita pantat ni macam kasar sikit. Tapi kita kata punggung lah, ya. Dengan meletakkan kaki kiri di bawah punggung sebagai tempat duduk. Dan mengarahkan jari-jari kaki kanan menghadap ke arah kiblat seperti duduk antara pada tasyahud awal, atau seperti mana kita duduk antara dua sujud. Itu dah faham lah, ya. Jadi kaki kiri kita letak bawah punggung kita, dan kaki kanan kita, jari-jarinya kita tekankan sikit menghadap ke arah kiblat, ya. Duduk tawarruk iaitu duduk di atas pantat kiri, di atas punggung kiri lah, ya. Dan mengeluarkan kaki kiri di bawah kaki kanan seperti duduk tahiyat akhir. Itulah tuan-tuan. Yang keempat, jika tidak mampu maka salat dengan cara berbaring, dan yang paling afdal adalah berbaring di atas lambung sebelah kanan. Jika tak mampu sembahyang duduk, maka dia sembahyang berbaring.
Yang afdal baring sebelah kanan. Boleh tak baring sebelah kiri? Boleh baring sebelah kiri. Andai kata kita di hospital, kiblat kita sebelah kiri, saya ustaz, macam mana? Kita wajib menghadap kiblat. Jadi kita miring kepada arah kiri. Nampak? Tak mesti kanan-kanan, dai-dai kanan juga, tak mesti. Yelah, kalau afdal kita ada pilihan, kita baring mengiring lambung kita sebelah kanan menghadap kiblat. Kalau tak dapat, kita sebelah kiri. Kalau kiblat sebelah kiri, kalau habis ustaz kiblat sebelah depan sana, macam mana saya ni tak boleh sembahyang duduk? Sembahyang terlentang lah. Macam kita dah sebut tadi. Kalau kiblat kat belakang kita pula, habis macam mana? Kiblat kat belakang kita, kita dah habislah kita punya daya kita. Kita baringlah menghadap ke arah belah kanan kita atau belah kiri kita. Itu sekadar yang termampu kita, ya. Itu dia tuan-tuan. Allahu a'lam. Itu wallahu a'lam, ya. Dan yang kelima, jika tidak mampu, maka solat dengan cara terlentang. Kalau tak mampu baring belah kanan atau kiri, cara terlentang. Yang kita dah sebut tadi lah tu. Jika tidak mampu, maka solat dengan cara terlentang dan berisyarat dengan kelopak matanya. Semayang je lah menghadap ke terlentang. Kalau terlentang ni, kalau tak mampu ni, maknanya kita tak mampu, kepala kita nak tinggikan, nak angkat kepala sikit rokok, nak tak angkat lebih tinggi lagi waktu sujud, tak mampu ustaz, tak mampu nak angkat kepala dah jam dah. Dah kena letak dengan dia punya besi ke apa, tak boleh bergerak. Macam mana? Dengan isyarat mata kita. Bila Allah Akbar, kita sujud. Sami Allah hamidah, buka mata. Allah Akbar, kita tutup lagi mata, kita sujud. Allah Akbar, kita buka. Macam itulah, dengan kelopak mata saja. Dan yang ketujuh, di muka surat 398. Kalau masih tak mampu, mata pun tak boleh buka. Tak boleh buka mata. Tapi dia dengar, "Bapa, ini dah masuk waktu solat, Pak." Dia dengar anak dia cakap dah masuk waktu solat. Dia solat lah. Tapi solat macam mana? Cukup dengan menghadirkan semua perkara solat dalam hati. Dalam hati saja. Dalam hati dia, Allahu Akbar. Dia baca doa iftitah, dia Fatihah. Allahu Akbar, aku rukuk. Allahu Akbar, aku sami Allah liman hamidah, aku i'tidal. Dalam hati saja. Itu dah orang kata the last lah. Ini pun boleh berlaku pada orang-orang yang di hospital ya. Mungkin dia dengar dalam keadaan koma. Kita kata dia koma, tapi sebenarnya dia dengar. Dia dapat tahu apa kita cakap, cuma dia tak boleh nak membalas. Kita bagi tahu, "Bapa, Mak, sekarang dah masuk waktu zuhur. Semayang Mak ya." Dia pun semayang dalam hati dia. Kena semayang. Jadi besok-besok, na'udzubillah, kalau kita lah sakit pun macam tu. Oh, ada cara semayang macam tu Ustaz? Ada. Maknanya sini semayang tak boleh tinggal sama sekali. Walaupun dah atas katil hospital, walaupun badan tak boleh bergerak pun, tetap salat tu kita kerjakan, ya. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan, itu pentingnya salat. Ini kan pula kita sihat-sihat, semayang tinggal-tinggal, dosa. Besarnya dosa. Allahu Akbar, ya. Orang suatu Nabi kata perkara yang pertama sekali yang akan dicabut daripada umat ini ialah salat. Yang pertama. Jadi mula orang tinggalkan salat, tak salat. Makin lama makin ramai. Akhirnya orang yang salat tu boleh segelintir saja orang yang salat, ya. Itulah dia tanda akhir zaman. Itulah apa yang sedang berlaku, dan itulah juga kenapa Allah Ta'ala turunkan musibah. Yang tak Islam tu kita tak payah cakap lagi lah. Yang Islam pun ni pun dah tak ada macam, tak ada rupa Islam dah. Sebab tu Allah Ta'ala kata Islam tu di akhir zaman hanya tinggal pada nama saja. Quran hanya tinggal pada tulisan saja. Dah tak ada lagi lah. Islam tu dah habis. Tapi sekarang kita masih lagi ada belajar agama. Alhamdulillah, syukur. Kita masih lagi boleh perbaiki solat kita. Kita ambil peluang ni. Jangan sampai besok kita tak dapat lagi nak solat. Na'udzubillah. Maka itulah dia akhir umur kita. Na'udzubillah. Ya, muka surat 398. Di masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun berdiri tatkala salat fardu. Rukun berdiri dalam salat fardu. Hal-hal yang diperbolehkan bagi seorang untuk salat fardu dengan cara duduk. Tadi kita dah sebutkan, kalau tak boleh berdiri dia duduk. Jadi
apakah perkara-perkara yang membolehkan dia sembahyang duduk. Di antaranya, jika dalam keadaan sakit dan tidak ada kemungkinan untuk mengobati penyakitnya kecuali dengan cara duduk atau berbaring, maka diperbolehkan solat fardu dengan cara duduk tanpa wajib mengqadanya. Tak wajib qada. Dia sakit, tapi sakit ni tak ada nak ubat lagi lah. Sakit lutut. Lutut ni biasalah orang dah berumur ni, dia punya sakit ni pasal minyak grease dah kering. Dah tak ada spare part pun tak ada. Bukan macam kereta boleh tukar-tukar spare part. Ini spare part pun dah tak ada. Jadi ada juga orang tukar spare part. Lutut tu dia jahit, dia masuk besi dan sebagainya. Tapi dah tak boleh bengkok lah. Dah sama lah. Dia tak boleh nak sembahyang duduk kat bawah. Ya. Dia boleh berdiri tapi dia tak boleh sembahyang duduk kat bawah. B. Jika sering keluar hadas, daimul hadas. Ini masalah. Orang yang kentut-kentut ataupun yang kencing-kencing atau perempuan yang darah penyakit istihadah, ya. Itu daimul hadas. Jika salat berdiri keluar hadas, dan jika salat dengan cara duduk tidak keluar hadas. Ini dia punya masalah. Kalau berdiri pun keluar angin dia. Kalau duduk tak keluar angin. Sebab apa? Bila dia duduk tu, punggung dia tu duduk atas lantai atau atas kerusi, jadi dia tertekan kat punggung dia, maka tertutup pintu keluar angin. Jadi tak keluar angin. Kalau berdiri, maka pintu tu mudah keluar angin. Itu dia memang. Itu sebagai contoh lah. Macam itulah juga orang yang kencing-kencing ataupun istihadah, ya. Jadi kalau sembahyang berdiri, dia keluar angin ataupun istihadah atau kencing-kencing. Kalau duduk tak keluar pula. Maka wajib salat fardu cara duduk. Dan tak wajib qada. Jadi wajib sembahyang duduk. Kalau sembahyang berdiri, batal wuduk. Kalau sembahyang duduk, tak batal wuduk. Sembahyang duduk. Sebab menjaga wuduk tu pun jadi wajib juga. Itu syarat sah sembahyang. Jadi kalau boleh kita jaga. C. Jika salat berjemaah tidak mampu berdiri. Sedangkan jika salat munfarid sendiri mampu berdiri, maka boleh baginya untuk salat berjemaah dengan cara duduk dan tidak wajib qada. Dan yang lebih afdal dalam masalah ini ialah dia salat dengan cara munfarid. Cara munfarid itu cara sendirian. Kenapa ni awak ni sembahyang berjemaah ni, awak ni dalam keadaan sembahyang berjemaah awak tak boleh berdiri. Kalau sembahyang sendiri boleh. Yalah, imam ni baca panjang. Jadi saya ni tak kuat. Jadi terpaksa sembahyang duduk. Tapi kalau saya sembahyang sendiri, saya baca Fatihah, Qul Hu aja. Jadi bolehlah saya berdiri. Jadi dia boleh sembahyang berjemaah dengan cara duduk, tetapi lebih afdal dia sembahyang sendiri. Kenapa? Dengan sembahyang sendiri dia dapat sempurnakan rukun salat dengan berdiri. Itu yang afdalnya. D. Jika salat dengan cara duduk mampu menghadap ke arah kiblat, sedangkan jika salat berdiri tidak mampu menghadap ke arah kiblat, maka wajib salat cara duduk. Kalau sembahyang berdiri dia tak mampu menghadap kiblat. Umpamanya dia naik atas kereta api, ya, kereta api goyang, ya. Jadi dia punya badan pun berpusing-pusing. Atau atas sampan tu bergoyang, ya. Dipukul ombak. Kalau dia berdiri, takut dia tombang ke apa. Tapi kalau dia sembahyang duduk dia stiff. Dia tetap, dia tak bergoyang. Jadi kalau macam tu sembahyang duduk. Kerana dengan sembahyang duduk, awak dapat sempurnakan rukun dan syarat sah salat. Itu dia, tuan-tuan. Ini kita kena ada pertimbangan lah. Kalau orang yang tak belajar, mungkin dia pakai agak-agak saja. Tapi kalau kita dah belajar, kita wajib duduk kerana dengan duduk kita dapat menghadap kiblat. Itu lebih utama daripada sembahyang berdiri tapi tak dapat menghadap arah kiblat. Allah a'lam. Yang kedua, mampu solat dengan cara berdiri akan tetapi tidak mampu untuk rukuk dan sujud. Ini macam kita katalah, ya, kita orang tua-tua kita, ya, yang ada masalah lutut, ya, dia boleh berdiri tapi nak rukuk ataupun nak sujud lah, ya. Nak sujud tu tak boleh. Kerana sebab penyakit yang terdapat pada punggung atau badannya. Tak kira lah punggung ke lutut ke.
Maka dalam masalah ini wajib baginya untuk tetap solat dengan cara berdiri. Jadi sembahyang berdiri saja. Nak rokok tak boleh. Sebab apa? Nanti punggung dia sakit. Punggung dia ada tampar besi kat belakang dia. Ya, dia ni nak rokok tak boleh. Bagi orang yang tak boleh rokok. Ada yang pula tak boleh pergi sujud. Jadi kalau dia tak boleh pergi sujud, biasa banyakkan orang ni tak boleh pergi sujud kerana lutut dia ada problem, tak boleh nak bengkok. Jadi dia sembahyang berdiri. Sekadar dia boleh berdiri, dia berdiri. Rokok, kalau dia boleh rokok, dia rokok. I'tidal. Bila nak sujud dalam keadaan berdiri juga dia sujud. Ustaz, nak duduk atas kerusi tak? Itu terserah. Pokoknya dalam keadaan berdiri juga dia sujud, ataupun duduk atas kerusi dan dia sujud. Ini pun satu masalah. Saya ustaz tak boleh sujud kat lantai, tapi saya nak sembahyang tak ada kerusi. Kenapa pula tak ada kerusi? Awak tak boleh sembahyang. Awak boleh diri? Boleh berdiri. Boleh rokok? Rokok. I'tidal, sami Allah. Sujud rendahkan lagi. Apa kata Nabi? Faj'alu sujudakum akhfadha min uku'ikum. Jadikan sujud kamu lebih rendah daripada rokok kamu. Jadikan sujud kamu lebih rendah daripada rokok kamu. Jadi kalau kita rokok, okey, kita rokok 90 degree. Bila kita sami Allah liman hamidah, bila kita sujud, kita tak ada kerusi ustaz. Tak apa, kita rendahkan lagi kepala kita seberapa yang bolehlah rendah. Itulah sujud kita. Duduk, Rabbighfirli. Duduk tu kita berdiri baliklah, Rabbighfirli warhamni. Kemudian sujud lagi lebih rendah daripada kita punya rokok kita. Itu dia tuan. Itu andai kata kalau tak ada kerusi lah. Kalau ada kerusi, dia sembahyang berdiri, dia rokok, dia sami Allah liman hamidah. Bila nak pergi sujud, dia duduk atas kerusi, kemudian dia rendahkan kepala dia seberapa yang rendah. Tak perlu nak letakkan meja depan, letakkan bantal sujud, tak payah. Ya. Dan tak payah nak letak tangan on the air. Tangan on the air. Nak buat apa ni? Ustaz, ni saya sujud macam ni. Itu kalau sujud kat lantai, bolehlah kau tangan macam ni. Ini kau bukan sujud atas lantai. Kepala kau pun tak kena lantai. Maaf tuan-tuan ya. Memang betul lah. Kepala kita pun tak kena lantai. Cukuplah tangan kita tu di atas kita yang kepala lutut, dan kita sujud. Kepala kita lebih rendah daripada kita rukuk. Itu dia. Allahu Akbar. Dan pada waktu rukuk serta sujud, iaitu dengan cara menunduk dengan punggungnya jika mampu. Itu kalau orang yang sakit punggung kan, dia rokok sekadarnya dia mampu. Bila dia i'tidal, kemudian dia sujud sekadar dia mampu. Kalau orang tak sakit punggung, dia rokok macam mana kita rokok biasa, dan kemudian i'tidal. Bila nak sujud, dia rendahkan lagi daripada dia punya rokok dia. Kalau tak ada kerusi lah. Dan jika tidak mampu, maka dengan menundukkan leher dan kepalanya. Nak bengkok badan pun tak boleh ustaz. Saya ni badan ada besi kat belakang. Okey. Awak sembahyang berdiri, bila rokok, awak kepala leher tu rendahkan. Dengan leher ajalah. Rendah. Kemudian bila tidak sami Allah liman hamidah, Rabbana lakam, kemudian ke sujud rendahkan lagi. Jadi maknanya kepala saja kita gerak leher kita dengan kepala kita ya. Dan jika tidak mampu, maka dengan menggerakkan bulu matanya. Kalaulah sekira kita leher kita pun ada plaster, macam orang sakit dia punya tulang leher dia tu nak dibetulkan, dia letakkan plaster. Kemudian tak boleh nak tunduk pun tak boleh. Habis nak solat macam mana? Rokok saya macam mana ustaz? Rokok mata je kelip. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Allahu Akbar. Macam tu saja. Habis nak wajib qada? Tak wajib qada. Sebab kita buat sekadar yang kita termampu. Dan jika tidak mampu, maka dengan menggambarkan dalam hatinya bentuk rukuk dan sujud. Kalau itu pun tak mampu, dalam hati dia lah. Dia dalam mata dia pun dah tak boleh nak bergerak ya. Kalau mata dia pun tak boleh buka, badan dia pun tak boleh nak bergerak, dia boleh sembahyang berdiri saja. Jadi maka hati dia gambarkan Allah Akbar aku rukuk, sami Allah liman hamidah aku i'tidal, Allah Akbar aku sujud. Macam tu.
Masya Allah, ya, Tuan Pengarang kita ni dia masuk very detail lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat jawapan kepada masalah orang yang sakit, yang sembahyang tak boleh berdiri, yang sembahyang tak boleh kita katakan berbaring, tak boleh kita katakan terlentang. Semuanya sudah dijawab oleh pengajian kita petang ini, alhamdulillah. Dan dengan itu selesai kita pada rukun yang ketiga, iaitu berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat. Kalau tak menghadap kiblat, tak nama berdiri tegak lagi, tak sah lagi. Jadi sebab tu di sini kita kena cukupkan syarat berdiri tegak menghadap kiblat, ya. Dan masuk kita rukun yang keempat, iaitulah membaca surah Fatihah. Di muka surat 399. Rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Hukum membaca surah Al-Fatihah. Di muka surat 399. Wajib membaca surah Al-Fatihah tatkala salat fardu atau salat sunat pada setiap rakaat, baik dia itu imam atau makmum, salat berjemaah atau munfarid. Munfarid itu sendirian. Kecuali bagi makmum yang masbuk, yang terlambat, maka tidak wajib baginya untuk membaca surah Al-Fatihah. Jadi pokoknya semua orang yang solat mesti wajib baca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat, tak kira solat fardu atau solat sunat. Setiap rakaat wajib baca Fatihah. Dah, sekarang melainkan orang yang masbuk, tak wajib baca surah Fatihah. Tapi bukan tak wajib, sekadar mana yang dia dapat untuk baca, wajib dia baca. Jadi siapa tu masbuk? Apakah makna masbuk? Orang datang lambat lah tu. Ya, imam dah start sembahyang baru dia masuk. Jadi masbuk adalah orang yang mendapatkan imam dalam keadaan rukuk atau dalam keadaan berdiri, akan tetapi waktunya tidak cukup untuk membaca surah Al-Fatihah. Dia masuk masjid, imam tengah rukuk. Dia pun pergi ke saf, Allahu Akbar, terus dia pun Allahu Akbar dia rukuk. Jadi dia dapatlah satu rakaat. Siapa yang rukuk sama dengan imam dengan dalam tomak nina, maka dapatlah dia satu rakaat dengan imam. Jadi mana Fatihah? Tak baca Fatihah. Kenapa? Dikecualikan kerana dia masbuk. Masbuk lambat. Ataupun dia datang, imam masih berdiri, dia pun Allahu Akbar, terus ikut imam. Jangan baca doa iftitah lagi, pasal kau dah lambat dah ni. Iftitah tu sunat. Baca terus yang wajib. Apa dia? Fatihah. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Imam pun Allahu Akbar. Alamak, imam rukuk. Aku pula habis baca. Kita tinggalkan baca Fatihah. Allahu Akbar, kita ikut rukuk imam. Itu dia tuan. Habis Ustaz, Fatihah kita? Fatihah kita tidak batal kerana ditanggung oleh imam. Itu sebab imam tu mesti orang yang betul baca Fatihah dia. Sebab dia nak tanggung makmum dia mana yang tak sempat, dia tanggung. Itu beratnya. Pahala dia pun besar juga. Jadi macam itulah dia tuan-tuan ya. Itu namanya masbuk. Itu nanti dalam bab solat berjemaah kita akan detailkan lagi ya. Ini sebagai ringkasan. Kalau Fatihah tu tak sempat baca, kita stop dan terus kita ikut imam yang pergi rukuk ya. Yang B, cara membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah tatkala solat boleh dengan hafalan, hafal, atau membaca dengan membawa Quran. Kita bawa Quran, kita baca depan kita. Atau ditalkin oleh orang. Talkin tu diajar oleh orang. Orang baru masuk Islam kan, dia tak tahu nak salat, nak baca Fatihah. Kawan sebelah kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, dia pun baca Alhamdulillahi. Ustaz boleh ke? Boleh. Dia dengar orang ajar dan dia pun baca ya. Itulah tuan-tuan ya. Itu cara membaca Fatihah, boleh dengan hafalan, biasa orang nak hafalan ni, ataupun melihat, ataupun dengan diajar. C, dalil membaca surah Fatihah. Apakah dalil buktinya wajib kita surah Fatihah? Itulah dia dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqra'u ma tayassara minhu.
maka bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Jadi Allah suruh kita baca pada Al-Quran. Tak kiralah surah Qul Huwallahu Ahad ke apa, tapi hadis menyebutkan surah Fatihah, jadi wajiblah baca surah Fatihah. Jadi pokok dalam salat wajib baca Quran. Tapi Quran yang mana satu? Surah mana? Itu hadis pula yang menerangkan dia. Adalah hadis Rasulullah SAW sabda, la salata liman lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan dalam hadis yang lain, la tujzi salatun la yuqra fiha bi Fatihatil kitab. Tidak cukup salat tanpa membaca surah Al-Fatihah di dalamnya. Itulah sebab pegangan ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i, wajib baca Fatihah dalam salat. Ya. Dan masuklah kita di muka surat 400 ya. 400 syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Apa syarat-syaratnya? Allahu a'lam. Kita bersitulah tuan-tuan ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tadi saya sudah masukkan dalam channel saya Telegram beberapa gambaran pembahagian bantuan kepada mereka yang terkena dengan banjir. Kawasan-kawasan yang kena banjir di Banjarmasin, ada beberapa kawasan. Ada kawasan dah surut airnya, ya, dengan lumpur-lumpur saja. Ada kawasan tu masih air yang penuh lagi. Itu yang saya tunjukkan gambar tu, orang masih pakai sampan lagi. Ya, sebab apa? Air masih lagi penuh lagi. Rumah-rumah masih tenggelam lagi dengan air, ya. Itu kita sedih. Sayu juga mendengarkan rintihan orang-orang kampung tu, ya. Memang mereka tak sangka-sangka, ya, Allah Ta'ala turunkan banjir yang dahsyat sekali, ya, sampai tenggelam rumah dan tak berentak lagi meninggalkan mereka, masih lagi dengan airnya. Kita doalah sama-sama, mudah-mudahan Allah Ta'ala ringankan apa yang mereka hadapi dan berikan mereka kesabaran. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sekalian penderma-penderma untuk mangsa banjir, mangsa gempa, ya. Dan dengan mudah-mudahan Allah selamatkan kita pula dari sekalian musibah balak yang tersebut, ya. Kita bantu saudara kita, Allah jauhkan kita daripada musibah itu, insya-Allah. Ya, demikianlah saya ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang derma untuk madrasah yang kita sedang bantu membangunkannya. Masih belum lagi cukup dananya, tapi alhamdulillah masih lagi ada kemasukan derma-derma daripada para penderma. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Allah melipat gandakan pahala anda dan juga memurahkan rezekinya dan bertambah makmur, insya-Allah. Dan demikian juga sama-sama kita dan mereka yang menderma untuk fakir miskin, ya, dan juga untuk anak-anak yatim. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak, ya. Semua tu merupakan amalan-amalan kita yang akan sama-sama kita mendapatkannya balasan Allah dunia dan akhirat. Ya tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah Allah Ta'ala sembuhkan seorang bayi yang kecil, yang masih lagi kecil, ya, mungkin berapa bulan, ya, tapi sudah nak kita katakan nak kena masuk incubator, ya, tiup ke dalam hidungnya kerana jantungnya tak dapat bernafas dengan betul, ya. Nurul Fatihatul Syifa, ya, binti Nazih Muhammad. Semoga Allah berikan sihat walafiat. Dan juga seorang kanak-kanak kecil yang bernama Inayah binti Talal Hamdan, ya, dia pun sama juga nak kena masuk tiup juga. Allah, kita tengok pun seram juga, ya. Mudah-mudahan Allah bagi ringan kepada mereka dan ibu bapa mereka, sabarlah menghadapi ujian Allah Ta'ala. Dan demikian juga mereka yang sedang sakit, ya, abang saya sendiri Abdullah bin Harun, Hamidah binti Mahmud, dan juga Haji Marikan bin Yaakob. Kalau Allah nak ambil mereka, bila ambil dalam husnul khatimah. Dan semoga Allah sembuhkan semua sakit-sakit kita, sakit anak isteri kita, adik-beradik kita, keluarga kita yang mana mohon doa kepada kita semua, ya. Semoga Allah Ta'ala berikan mereka sihat walafiat dan jauhkan dari segala musibah bala bencana. Dan semoga Allah kabulkan semua hajat kita dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan, marilah sama-sama kita berdiri untuk memberi salam pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
وأشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya para jemaah, malam ini sampai ke lapangan pengajian kita Al-Hikam di Masjid An-Nur Marsiling jam 9 malam insya-Allah. Silakan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.